Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang. Yang berbahagia, barisan para penceramah kita pada petang ini, Encik Khairul Akmal bin Nusi dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Encik Muhammad Faizul Emizal Muhammad Ghazi dan Encik Muhammad Hazri bin Hasnan dari Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Politeknik Engku Omar. Barisan rakan-rakan pensyarah yang dikasihi para pelajar dan peserta dari semua jabatan Politeknik Engku Omar, serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Diharap semua peserta masih bersemangat untuk meneruskan lagi program kita pada petang ini. Semoga program ini mendapat rahmat dan manfaat untuk kita semua. Sebelum kita menghayati intipati kursus sesi ketiga yang bertajuk Drone Operation, Do You It Yourself? Saya ingin menceritakan serba sikit latar belakang penceramah Encik Khairul Akmal bin Nusi, berkelulusan Master in Electrical Engineering dan berpengalaman mengikuti kursus Certified Drone Operation Maintenance Repair. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Khairul Akmal bin Nusi bagi memulakan sesi ceramah pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ke saya? Tak nampak? Tak nampak eh? First time guna Lebih. Okey, nampak dah. Nampak dah. Suara tenggelam. Apa? Suara Okey. tenggelam eh? Okey, ada dah. Ya. Gambar dah tak nampak balik. Video on itu. Dia off. Nampak tak? Nampak. Okey, clear. Suara clear tak? Okey. Clear. Okey, suara clear. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Nusi, saya daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Engku Omar. Okey, petang ni saya akan brief assemble and disassemble komponen untuk drone. Okey, ada beberapa komponen penting untuk DIY sistem. Okey, yang pertama sekali kita akan ada remote control. Cik Okey, Akmal, remote control ni ada akan mic datang ke? sekali dengan Ada mic? mic. Tak ada. Ya, Sebab suara tenggelam timbul. Dia ambil earphone dia lambat sikit lah. Hello? Okey, dengar. Okey, Okey, clear eh? jelas. Okey, clear.
Okey, kita sambung balik. Okey, untuk pemasangan drone, komponen-komponen yang terlibat adalah remote control. Remote control ni akan datang sekali dengan receiver. Channel receiver. Frame. Frame. Nampak tak? Nampak. Nampak tak Puan Siti Yukan ni? Nampak. Nampak. Okey, frame. Board. GPS. ESC atau Electronic Stability Control. Yang paling penting adalah FC, Flight Controller. Bateri, rotor ataupun motor dia, charger bateri, dengan propeller, clockwise dengan anti clockwise. Okey, untuk step pertama kita ada proses soldering. Solder dia punya lead, terus dawai periuk ni untuk cuci mata solder dengan solder paste. Solder paste. Okey, apa yang perlu kita buat? Okey, kita akan solder wire untuk setiap ESC, Electronic Control System dekat board. Okey, pastikan merah adalah positif. Dia akan ada tanda sini. Positif. Hitam untuk ground, negatif. So kita akan solder dekat setiap polarity dia. Okey, step untuk soldering yang baik adalah first, setelah solder panas, kita letak dulu di bahagian mata ni. Okey, pastikan dekat setiap plate tembaga yang ada kat sini, kita solder kan. Di sini dan di sini. Mengikut pole yang betul, negatif dengan positif. Okey, saya akan bagi contoh satu untuk pemasangan ESC. Okey, ini adalah ESC. Electronic Stability Control. Okey, di mana yang merah ni adalah positif, merah adalah positif dan hitam ni adalah negatif. So negatif bertanda tolak, positif tanda tambah. Sama macam dekat board ni. Ada positif dan ada negatif. Okey. Pastikan yang bertanda positif negatif ni berada di menghala ke atas. Kita akan solder ESC ni ke bahagian bawah. Dia ada timbul ni. Yang timbul ni terbalik kan. So dia akan berada macam ni. Seperti yang saya dah solder 3 tempat ni. Pastikan yang timbul berada di bawah. Sini.
Satu dulu. Tunjuk lah. Dia tak nampak pasal solder. Tak lagi dia pakai welding. Tak boleh gerak ni. Kalau gerak nanti line tak ada. Dia tak beli aku. Lain laju. Ya, ya. Orang boleh. Okey, saya akan pasangkan bahagian negatif dulu. Dan bahagian positif. Okey, setelah selesai keempat-empat ni. Okey. Rupa dia akan jadi ini. Okey, kita dah siap solder untuk keempat-empat ESC. Okey, next kita akan ada T channel untuk part pemasangan bateri. Okey, macam mana nak tahu soket ni negatif atau positif? Kita cek di bahagian bateri. Okey, dekat bahagian bateri ni ada simbol dia. Okey, ni. Okey, di bahagian negatif, dekat sini akan ada negatif. Di bahagian sini. Negatif, positif. Channel, soket ni kita panggil sebagai XT60. Dia ada tulis ini. XT60. Okey, di bahagian soket ni yang bahagian curve adalah negatif. So ni adalah bateri punya konektor. Okey. Curve adalah negatif, flat adalah positif. So pemasangan dia mesti masuk ikut pole. Okey. Sama juga dekat bahagian T channel ni akan ada part positif
dan negatif. So kita akan solder sampai dapat keadaan dia macam ni. Okey, selesai part 1 untuk bahagian ESC dengan tempat charging untuk bateri. Yang kedua, kita letak tepi dulu. Pemasangan frame dengan motor. Frame dan motor. Okey. Drawing untuk pemasangan motor ada dia punya sequence dia. Saya ada lukis ni, jap. Okey. Ni adalah pemasangan motor. Arah board mesti ke arah hadapan. Pusingan blade mesti satu clockwise dan satu anti clockwise. Kalau dalam video ni akan nampak terbalik. So yang ni akan nampak anti clockwise dan ni akan nampak clockwise. Dia mesti ke dalam. Cara pusingan dia. Sama juga dengan yang bawah. Untuk blade yang bawah, pusingan dia akan ke dalam. Okay, macam mana nak tahu blade itu adalah anti clockwise ataupun clockwise? Okay, untuk frame warna putih, blade boleh. Blade ni ada dia punya color dia. Chrome dengan hitam. Dekat sini ada simbol dia. Unlock ke sebelah clockwise. Lock ke arah clockwise. Sama juga warna hitam, terbalik. Lock anti clockwise. Lock, unlock clockwise. So macam nak tahu pusingan kipas ni ke mana, kita cuba pasang. Okey. Bila kita pusing, boleh tercabut. Maksud dia, ini bukan motor untuk propeller ni. So, untuk motor ni, propeller dia adalah chrome. Okey, dia akan ketat. Kita tengok simbol yang ada dekat propeller ni. Okey, untuk motor yang ni, kita tengok arah untuk dia lock ke mana. Kalau kita buat clockwise, dia tercabut. Kalau anti clockwise, dia akan ketat. So maksudnya kipas ni arah anti clockwise. Kalau dalam video dia akan nampak clockwise. Okey, dia akan pasang menyilang. Okey, cara kerja dia akan pasang menyilang ni. Sebab dia akan masuk ke bahagian dalam board arah dia. Okey, ambil semula board yang kita dah solder ni. Di bahagian positif dengan negatif, ada satu pasangan lubang. Ini untuk pemasangan frame. Di bahagian ni.
Okay, saya pasang dulu. Dengar ke? Kalau peserta ada Hello? soalan boleh tanya. Okay, kalau ada soalan boleh tanya sebab 1 jam dia ni. 1 jam tak cukup sebenarnya. Kesian penceramah cakap seorang-seorang. Clear, Puan. Clear, clear. Alright. Okay, bidang target je. Ya, ya, ya. Sorry, sini line agak weak kan. Okey, jelas. Okay, saya minta tolong Encik Sabri untuk bagi penjelasan semasa saya pasang board ni. Cik Sabri ada ke? Cik Sabri, Cik Sabri ada ke? Dia tak boleh bercakap masa pasang. Apa dia? Masa pasang tak boleh Sebab dia punya bercakap. Kena fokus. sebab dia punya skru ni kecil. Tak boleh fokus. Jadi mana yang tak faham tu boleh tanya lah. Tak payah type lah. Yang Type tak tu faham sikit dia tanya. tu nak baca. Kena cakap terus. Siapa ni? Anik Syafi ni. Boleh tanya ni. Tuan, kalau dia punya propeller tu dia bersilang tu maksudnya dia mesti sama kan? Kalau counter dengan counter bersilang kan? Counter dengan counter bersilang. So kalau anti clockwise dengan anti clockwise mesti bersilang. Kalau daripada kalau daripada hadapan, okey, jap
Okey, kalau daripada hadapan, ni bahagian hadapan. Ni anak panah, muka hadapan drone. Rotation dia mesti masuk ke dalam. Oh, Faham? kurang jelas sikit gambar tu. Ke belakang sikit. Kurang je lah. Ke belakang sikit. Nampak Dia, ke? tak, dia nampak tapi tak sharp. Nampak tu, Ai? Okey. Okey, okey. Nampak tak? Okey, nampak tu, Ai? Okey. Nanti Okey, ni bahagian depan drone. Ni arah hadapan drone. Okey, ni adalah arah pusingan propeller. Dia mesti mahala masuk ke dalam muka drone. Ke dalam untuk mewujudkan daya tujak daripada bawah ke atas. Untuk bawa drone ni terbang ke atas. Sama juga yang bahagian belakang. Dia masuk ke bahagian dalam body drone. Nampak Clockwise. Anti-clockwise. Clockwise. Anti-clockwise. gambar ni akan diberi ke? Gambar ni saya akan buat lebih baik lah. Sebab ni untuk saya preference je sebenarnya. Nanti saya akan buat Sebab lain. kalau Saya akan share kalau dalam saya slide nanti. nampak kalau saya nampak tak berapa jelas. Okey. Gambar rajah ni ada dalam slide penerangan Cik Sabri tadi. Oh, okey. Cara pemasangan propeller, arah propeller ni. Jadi tuan nanti yang depan tu jadi merah putih merah putih dengan belakang merah putih lah kan? Ya. Dia akan bersilang ni. Okey okey. Putih, merah, putih, merah. Alright. Cik Sabri tak ada ke? Tadi je ada. Encik Sabri, mohon briefing dan penerangan semasa saya pasang ni. Cik Sabri tak ada ni. Cik Sabri tak ada Pagi tadi je ada. Sebab tadi tak ada tanya soalan, maksudnya faham lah kot. Okey. Saya anggap faham 1 jam ni tak cukup ke? Lepas tu video pula. Okey, ni saya dah buat bahagian belakang. Okey. Dia akan bahagian belakang mesti color berbeza. Satu merah, satu putih. Dan rotation dia mesti belah dalam. Okey, satu macam ni. Anti clockwise, satu clockwise. Arah tujah dia ke sini. Sebab ni akan pasang angin yang akan terkumpul mesti bahagian sini. Ini akan jadi blower, yang bahagian atas akan jadi vacuum.
Okey. So far ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Setakat ni clear Okey, lagi so far setakat ni clear cara pemasangan dia. Oi. Tuan, kawan saya ada Ya. nak tanya, kalau contohnya untuk Okey. DIY ni, Hmm. macam ni kita nak tentukan depan belakang dia? Kalau drone biasa kita boleh tentukan dengan kamera kan? Kalau drone ni, Okey. Masuk depan belakang macam mana? kita nak tentukanlah arah dia kat mana depan, mana yang belakang. Okey, mana nak tentukan arah depan belakang? Okey, nak tentukan arah depan belakang berdasarkan pemasangan propeller. Okey, bila kita dah set, okey, ni bahagian hadapan. Sekejap Okey, bila kita dah set, contoh ni kita dah set untuk bahagian dia bergerak ke hadapan. So propeller yang kita pasang ni mesti berpusing ke dalam ni. Faham tak? Okey, faham tuan. So kita tentukanlah mana Ya, ya. depan, mana belakang. Ya, kita yang akan tentukan. Okey, baik Okey, tuan. macam ni saya tentukan board ni saya nak ke hadapan ni. So pemasangan propeller tu kalau kita dah set macam ni, ini automatik akan jadi hadapan. Ni akan jadi belakang. Sebab ni akan terus siap pemasangan. Kita akan set ni bahagian hadapan sebab kita nak pasang GPS ni. Kalau kita main pusing-pusing macam ni ya, yang ni jadi depan, akan ada problem semasa installation GPS punya sistem programming. Okey tuan, jelas tuan. Thank you tuan. Alright, no problem. Ma'am Siti Yukarni. Puan Siti Yukarni. Ya? Ya? Penuntut ada sekali ni ke pemasangan sekali? Ke just dia Saya tengok ada je? Cik Fauzul. Ada sekali ke set ni? Mungkin minggu depan pula. Mungkin tahun depan. Lepas kita pilih. Okey. Alright. Maksudnya Face to face. face to face lah. Okey. Dia akan Okey. Face rancangan ni macam tu to lah. face better. Depan. Okey. Okey. Ni just gambaran awal Saya tak ketatkan lagi skru dah. Okey, so sekarang ni saya dah pasang 4 propeller. Okey. Di mana saya nak letak second frame ni? Second frame ni diletak di bahagian atas ni. Okey, setakat ni ada yang tak faham?
Faham Macam cik. ni ada soalan tak? Faham Tiada tuan. Okay, settle tu kita tak boleh pasang lagi benda ni. Okay. So kita akan buat pemasangan untuk flight control. Flight control perlu nak ikat mana-mana. Apa yang saya belajar dulu, just guna double sided je. Double sided untuk lekat flight controller ke atas board. Okay. Ni flight controller. Dalam flight controller akan ada bagi connector. Okay, ni adalah connector untuk ke setiap ESC. Okay, cara pemasangan dia dekat flight controller ni ada satu soket ngam dengan soket ESC. Okay. Yang ni untuk GPS. Ni untuk USB cable. Yang ni untuk GPS ataupun LED indicator. Flight controller. Okay, ini adalah receiver yang datang sekali dengan remote control. Okay, ada banyak kaki dekat sini. Okay, kalau daripada video ni memang susah nak nampak lah. So kalau practical face to face akan jelas dan nyata lah macam mana cara untuk masukkan soket ni, soket close loop ni. Ni dipanggil soket close loop untuk penerimaan signal daripada frekuensi radio ke receiver. Okey, sampai setakat penerangan pemasangan flight control, GPS, receiver dengan frame. Ada apa-apa soalan tak? Ada soalan tak? Kalau tak faham boleh tanya sebab nanti kena pasang sendiri ni. Face to face ni. Okey. Masa face to face akan pasang sendiri, saya akan guided. Saya akan guide sehingga siap. Kalau daripada sini memang suka nak faham lah sebab tak jelas kaki-kaki yang ada kat sini untuk saya terangkan. Faham tuan. Faham? Okey, untuk slide pemasangan nanti saya akan upload dalam grup ataupun Cik Fauzul akan share dalam grup. Okey. Untuk pemasangan frame yang penting adalah propeller dulu. Propeller punya direction, motor type, frame dengan soldering mengikut polarity, ESC, soket AC akan ke mana. Jelas tak sampai sini saja? Kalau jelas cara pemasangan propeller, direction propeller, lulus peringkat pertama. Faham tak? Faham tuan. Okey. Tak ada masalah untuk pasang board, solder positif negatif ASC
positif negatif charger untuk bateri masuk, propeller, direction propeller, motor dengan frame. Setakat ni faham Faham tuan. Okey. Satu pemasangan komputer. Hello, hello. Okay. Dengar. Sorry. Connection lost. Ni daftar ni. Okey, setakat ni ada apa masalah tak? Setakat sampai dekat bahagian pemasangan frame. Tak ada tuan. Tak ada Boleh. Saya stop sampai sini dulu untuk pemasangan frame dengan rotation motor. Untuk programming, pemasangan flight control, GPS, dengan last sekali adalah cara wiring untuk ESC punya wire ke flight controller. Yang tu memang bagi saya kena face to face lah. Sebab takut ada burst semasa pemasangan bateri nanti. Sebab untuk pemasangan ESC dengan rotor tak boleh connect positif ke empat-empat motor sekaligus. Dia hanya 3 sahaja positif yang function. Kalau ke empat-empat dia akan burst salah satu motor. Sebab menggunakan mah yang tinggi untuk bateri punya kapasiti. Okey. Apa yang jelas kat sini, saya nak tekankan setiap komponen-komponen tu untuk membuat satu drone wajib ada flight controller. Okey, GPS untuk foam landing. Receiver akan datang sekali dengan remote controller. Battery charger. Bateri. Okey. Untuk bateri dia ada calculation dia. Sama ada frame, propeller, motor. ESC ni tugaskan speed setiap motor. Sebab tu dia start controller. Dia ada yaw control dengan lagi rotation lock untuk stabilkan kita drone ni. Okay, setakat ada apa soalan? Setakat peringkat 1 punya pemasangan. Okey, Satu ni memang fizikal. Dia saja. serta ada soalan ke? Belum masuk lagi dengan ada soalan tak? Ada soalan tak setakat pemasangan? Setakat ni untuk pemasangan yang kipas Untuk dia fizikal dengan peringkat 1 frame dia ni. tak ada. Setakat ni tak ada lagi tuan. Sebab Tak ada faham masalah dia punya Okey, tak ada masalah clockwise, tak ada masalah. Okey. So kalau faham cara pasang propeller tu, dia punya direction, faham, maksud dia drone tu boleh terbang lah. Cuma
next peringkat adalah pemasangan electronic device daripada sistem receiver, GPS. Ni otak untuk drone, flight controller. Okay, yang ni memang kena proper briefing dengan explanation lah, dengan praktikal sekali, sebab sekiranya salah pasang, dia akan mengganggu sistem stability drone dengan barang-barang yang ada kat sini akan burst. Burst bermaksud terbakar, overload ataupun overcharging. Okey. Faham Okey. Untuk setiap komponen-komponen yang ada dekat drone ni, dipanggil DIY ni, semuanya kita beli berasingan. Dia tak ada datang sekali one set. So, macam mana kita nak set drone kita, berapa dia punya kapasiti bateri, berapa dia punya power untuk motor, itu depends on kita nak buat drone kita tu macam mana. Sama ada drone racing ataupun drone biasa. Okey. Takat tu ada soalan? Kan, jadi maksudnya ikut dia punya kapasiti tu semua, dia akan mengubahkan daripada segi dia punya start accelerate dia lah kan, dia punya kita tu start. Yes. Sebab kita ada macam-macam type of drone. Ada yang drone untuk race, untuk race dia lain pula. Dia akan perlukan lebih kuat punya motor kena power, propeller dia lain, dia lebih kecil. untuk Dan lebih tak sesuai untuk bawa kapasiti macam untuk selalunya drone yang ada multi rotor propeller ni, dia untuk bawa apa untuk pertanian, tu boleh lah. Yang ni untuk 4 rotor ni dia selalunya untuk ambil gambar, untuk perfilman ke apa ke, boleh sesuai. Tapi untuk racing memang tak sesuai langsung untuk bawa apa-apa load, sebab dia memang untuk race dan dia tak guna visual mata ni untuk tengok dengan remote control ni. Dia akan guna dia punya spek dia tu. Itu akan diterangkanlah type of drone. Rasanya Encik Fauzu ada terangkan tadi type of drone tadi. Okey, untuk lebih jelas pemasangan yang seterusnya saya akan lebih detail buat penerangan semasa face to face nanti lah. Okey, ada apa soalan? Yang apa, drone jenis ni dia tak ada ni kan, kamera kan? Drone jenis ni ada kamera ataupun tak ada kamera terpulang. Kalau nak ada kamera, dia dah ada siap dah soket dia. Kita just slot in dia untuk kamera. Jelas lah siapa yang Encik Fauzul lah. Yang Cik Akmal ingat tak dulu yang apa, ada belajar calibrate apa tu drone ni? Okey, untuk calibrate drone tu, saya rasa better masa face to face, sebab untuk calibrate tu memang kena face to face, sebab ada installation software dengan ada calibrate untuk stability dia ni. Takut nanti masa first test kita up je dia punya drone ni, takut terus ada terjadi itu, terus terbang tinggi sampai kita tak nampak dah drone tu. Kita nak control dia punya ketinggian tu, ketinggian tu. Yang tu memang kena proper explanation. Sebab tu apa, kalau saya buat kat sini video ni takut tak jelas benda tu. Okey, ada lagi berapa minit? 7 minit lagi ni. Ada berapa soalan? Okey, so far ada. Okey. So far untuk pemasang installation physical untuk drone ni ada masalah? Tak termasuk installation untuk electronic device. Setakat main body saja. Setakat ni untuk main body punya tak ada masalah. Okey, tak ada masalah Cara untuk pemasangan direction of propeller tu faham arah dia? Faham tak?
Lokmanul Faham Hakim tak? tadi Faham. Faham Okey. Sebab kalau kata kita Pasal salah pasang, dia akan jadi blower dekat atas. Jadi vacuum dekat bawah. ya. Ya. Jadi takkan So, naik ke atas, dia akan turun, dia akan tolak ke bawah. ya. Kalau blower berada di atas, vacuum berada di bawah, drone akan stay dekat darat. Tapi dia akan menekan drone tu ke bawah. So maksudnya Dia pemasangan punya propeller force tu, terbalik. dia punya force tu jadi pushing ke bawah macam tu. Ya. Menolak ke bawah. So tak ada daya tujah. Dia akan jadi daya menekan. Yes. Faham tuan. Okey, ada soalan lagi? Okey, basic yang paling nyata sekali, boleh tengok dekat kipas angin rumah tu, yang stand tu, rasa bahagian belakang dan bahagian depan. Yang kita rasa bahagian depan tu yang berangin tu mesti bahagian bawah. Yang menyedut mesti bahagian atas. So angin akan menolak ke tanah untuk buat daya tujah angkat drone ke atas. Itu konsep drone punya blade rotation lah. Ada soalan lagi? Okey, masa ada 5 minit lagi. Kalau ada soalan boleh bertanya. Tuan, Next meeting bila puan ni? Ya? Ya, Luqmanul Hakim. tuan nak tanya. Macam kan macam tadi Ya. kan kalau tu dia ada 4. Bila ada 4 dia akan masuk Ya. ke dalam body kan. Dia ikut masuk dalam body Ya, untuk ya. blower ke blower ke bawah. Okey. Untuk naik ke atas punya. Okey. Betul blower ke bawah. Jadi kalau kata macam blade dia satu je, yang jenis blade satu, dia ada Okey. dia punya yang like bagi dia pusing macam helikopter kan, dia blade dia satu je. Jadi untuk dia blow naik ke atas tu, dia dari segi dia punya blade tu punya sengit dia tu ke kiri macam tu. Ya, yang tu dia memanjang. Kalau helikopter bukan kategori drone dah. Helikopter dia akan jadi, dia ada kategori dia. Okey, helikopter dia akan kalau tengok daripada segi motor ni, motor drone ni. Okey, kalau tengok daripada segi drone, propeller direct ke motor. Kalau helikopter, dia akan berperingkat. Dia tak sama level dia punya blade tu. Dia ada satu blade, satu stabilizer, macam batang tu. Dia akan ada lagi bawah ada blade. Itu helikopter. Kalau military, dia punya blade pun berbeza. Untuk speed, daripada segi speeding, daripada segi aerodynamic shape body of helikopter tu pun berbeza. Faham tuan. Sebab drone tak ada propeller di bahagian ekor. Drone dia sama. Lupa. Kita ada propeller dekat. Okey. Untuk clear clear. Alright. Ada soalan lagi? Tuan, Yup. kira drone ni dia akan guna up force lah bila tu kan, bila dia nak tujah naik ke atas tu waktu Yes. waktu dia turun dia akan downforce pula lah ke macam mana? Ya. Dia akan downforce, tapi dia akan, setiap motor yang dihasilkan speed berbeza untuk dia ke bawah. Sebab tu ada ESC ni. ESC ni Electronic Stability Controller. Dia punya speeding untuk setiap motor dia berbeza untuk bawa drone tu ke bawah. Clear tak? Okey, clear tuan. Makin laju blade tu berpusing, makin tinggi drone tu naik. Bila blade hadapan makin laju, blade belakang
dia punya speed slow, dia akan ke belakang. Kalau blade belakang laju, blade hadapan kurang, dia akan blade ni drone ni akan menyengit je ni. Bila menyengit je ni, drone akan ke depan lebih laju. Sebab tu dia punya speed berbeza untuk ke kiri, ke kanan, depan, belakang ataupun buat your rotation. Okey, yang tu semua akan diprogram dalam sistem apa channel untuk ni untuk remote control. Dia akan ada program dia untuk kita set apa yang kita nak buat dekat flight controller ni. Sama macam kereta tu ECU. Kita nak set ECU, kereta tu nak jadi macam mana. Setiap button yang kita tekan. Sama juga dengan drone. Okey. Clear tak? Siapa yang tadi? Anik Syafi Clear tuan. Okey. Ada soalan lagi? Sebelum saya pas ke penceramah untuk slot seterusnya. Okey. Ada soalan lagi? Peserta? Okey, alhamdulillah semua peserta sudah faham. Okey. Okay. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Encik Khairul Akmal bin Nusi atas kesudian berkongsi ilmu dan pengalaman tentang drone operation sebentar tadi.